Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ini Allah kita semua diberikan kesempatan pada waktu pagi ini untuk bersama menunaikan sembahyang subuh berjemaah, di mana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat subuh berjemaah faka'annahu qama al-lail kullahu, seolah-olah dia telah mendirikan sepanjang malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengerjakan salat Isya berjemaah faka'annahu qama al-lail nisfahu, barang siapa yang mengerjakan salat Isya berjemaah seolah-olah dia telah mendirikan separuh malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan tuan-tuan dapat hadir untuk sembahyang subuh berjemaah ini besar kelebihannya, itulah seperti kita beribadat sepanjang malam. Pahala dia kan, bukan makna kata kita tak perlu bagi tahajud dah, tahajud, tapi pahala dia seperti seolah kita ini mendirikan ibadah sepanjang malam. Kelebihan mereka yang datang solat subuh berjemaah. Dan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada di dalam bulan Muharram. Bulan Muharram ini merupakan bulan yang pertama di dalam kalender Islam. Kalau seperti kiraan kalender Masihi, dia ada Januari, Februari, Mac, April. Kalau dalam kiraan kalender Islam, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jamadil Awwal, Jamadil Akhir. Dan jadi Muharram ini merupakan bulan yang pertama dikira di dalam kalender Islam. Bila masuknya bulan Muharram ini, kita selalu juga akan mendengar ma'al hijrah. Ma'al hijrah. Itu berlaku hijrah Nabi SAW. Tapi tuan-tuan di dalam hati Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak yang dah tahu, tapi kebanyakannya juga masih lagi belum mengetahui bahawa hijrah Nabi SAW bukanlah berlaku di dalam bulan Muharram. Sebab dia kata ma'al hijrah, masa awal bulan Muharram ini kita ada sambutan ma'al hijrah, serta dengan hijrah. Ma'al hijrah itu maknanya serta dengan hijrah. Bulan Muharram beserta dengan hijrah. Baik, sebenarnya ramai juga yang faham bahawa hijrah Rasul ini berlaku di dalam bulan Muharram, berlaku pada 1 Muharram. Dan sebab selalu kita dengar nasyid awal Muharram itulah kan, 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Nasyid itu kita tahu bila masuk bulan Muharram kita akan dengar nasyid tersebut. Baik, jadi tentang Allah Subhanahu wa taala kita nak explain sikit. Sebenarnya hijrah Rasulullah SAW itu berlaku di dalam bulan Safar, bukan berlaku di dalam bulan Muharram seperti mana yang kebanyakan orang faham. Dan seperti mana dulu masa saya kecil-kecil pun saya faham macam itu juga. Ya, bila kita dengar awal Muharram ni, iaitu dalam bulan hijrah. Kita sambut pada tahun 1 hijrah, 1 Muharram. Jadi kita faham bahawa hijrah Rasul itu pada bulan Muharram. Tapi sebenarnya kalau ikut sisi ulama-ulama tarikh, dan bahawa hijrah Rasulullah SAW itu berlaku pada bulan Safar. Itu berlaku di dalam bulan pada hari yang ke-26 ataupun 27 ataupun pada 28 daripada bulan Safar. Ini ujung-ujung bulan Safar. Dan Nabi SAW akhirnya sampai kepada pada 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Baik, cuma je tuan-tuan, adakah salah nasyid yang kita dengar tiap-tiap tahun itu yang mengatakan yang
Sebanyak orang faham hijrah Nabi itu berlaku pada 1 Muharram. Sebenarnya nasyid ini tidak jadi salah apapun, cuma yang jadi salah ni pemahaman kita. Kerana kalau kita lihat diri nasyid itu sendiri, dia kata 1 Muharram dan permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam sampai akhirat. Baik, dalam nasyid ini dia mau ceritakan bahawa 1 Muharram ialah detik permulaan, permulaan perkiraan kalender Islam hijrah. Bukan dia cerita berlaku bulan Muharram, berlaku hijrah ini dalam bulan Muharram, tidak. Perkiraan, orang kata bulan yang pertama di dalam perkiraan kalender hijrah. Semasa zaman Rasulullah SAW, kita belum lagi ada kalender Islam, belum lagi wujud. Bila wujud kalender Islam ini wujud semasa zaman pemerintahan Khalifah Umar ibn Al-Khattab. Semasa zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab baru timbul kalender hijrah. Bagaimana bulan boleh berlakunya ataupun boleh timbulnya kalender hijrah ini? Kerana ada satu ketika ada urusan rasmi kerajaan. Semasa tersebut Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi Perdana Menteri. Ada urusan rasmi kerajaan, dan biasalah selalunya urusan kerajaan ini perlukan kepada surat menyurat. Urusan besar, urusan keuangan, masalah zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi bila ditulis penyantang keuangan dan sebagainya, akhirnya tidak ada tarikh yang nak diletakkan di situ. Dan kerana Islam masih lagi belum kita buat apa-apa tarikh. Jadi bilakah nak letak tarikh apa ni wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah? Maka daripada situlah timbul cadangan-cadangan dan sebagainya untuk diadakan kalender Islam ini. Lalu akhirnya dibincanglah, kita nak buat juga macam mana pun kalender Islam. Cuma kita nak kira kalender Islam ini nak ambil daripada sepenuh tahun apa. Mestilah kena ada start tahun apa. Kalau macam orang Nasrani, orang Kristian, dia menggunakan kalender sepenuh kelahiran Nabi Isa AS. Awal mereka lah, kelahiran Nabi Isa AS sampai hari ini 2023 tahun. Kalender Nabi untuk kelahiran pada kelahiran Nabi Isa AS. Dan begitulah, ada yang mencadangkan kita ambil kelas sempurna kelahiran Nabi SAW, ada yang mencadangkan yang ambil sempurna dengan kewafatan Rasulullah SAW, ada berbagai macam cadangan. Dan antaranya cadangan yang diterima pakai oleh Khalifah, ialah kita ambil sempurna dengan peristiwa berlakunya hijrah Nabi SAW. Jadi tahun berlakunya hijrah Nabi SAW. Maka diambillah sempurna tahun hijrah Nabi SAW sebagai tahun yang pertama. Tahun yang pertama. Dan bulan yang pertama dalam kalender Islam adalah bulan Muharram. Ini kerana memang dari dulu lagi sudah maklum. Orang Arab ini tidak ada bulan Muharram, bulan Safar, bulan Awal sudah ada. Dan sudah ada. Cuma tahun dia belum ada. Maka bulan dikekalkan mengambil bulan Muharram sebagai bulan yang pertama. Dan dikira kalender Islam itu satu kalender Islam yang sebenarnya peristiwa hijrah Nabi SAW. Maka barulah ditulis akan segala urusan rasmi pada ketika waktu tersebut dengan kalender Islam yang bermula daripada peristiwa hijrah Nabi SAW, tahun berlakunya hijrah Nabi SAW. Ini tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka-mereka yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bersungguh-sungguh pada jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, maka mereka inilah orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, ayat ini diambil sepenuh dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah dan kepada para sahabat, orang yang beriman pada ketika waktu tersebut, untuk berhijrah. Nabi SAW tuan, kalau mengikut dari segi sejarahnya, hijrah ini bukan sekali berlaku. Hijrah ini berlaku beberapa sesi dan beberapa kali. Dan dicatatkan tidak kurang daripada 3 kali telah berlaku Islam hijrah. Sebelum berlaku hijrah yang besar, yakni hijrah umat Islam keseluruhannya daripada kota Mekah ke kota Madinah.
Namun sebelum daripada itu sudah berlaku beberapa siri hijrah Nabi dan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, kita lihat rentetan peristiwa yang berlaku sepanjang kenabian. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dilantik menjadi rasul. Jadi wahyu yang pertama turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ialah surah Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika Nabi SAW berumur 40 tahun, maka Nabi SAW dilantik secara rasminya menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah yang disampaikan yang pertama kepada Nabi SAW adalah surah Iqra, itulah yang kita baca tu, surah Al-Alaq. Baik. Jadi Nabi SAW terus berdakwah setelah daripada itu. Dakwah Nabi itu dia punya marhalah dakwah sirriyah. Dakwah secara orang kata sembunyi-sembunyi. Sebab apa zaman jahiliah ni mana kata ada sahau mau dulu orang tua dulu di tuan bukan senang kita nak cabut orang tua itu. Dah orang dah memang pahaman dah berfahaman seperti mana nenek moyang kita faham itu gini dan sebagainya, bukan senang. Apatah lagi pula orang jahiliyah. Jahiliyah ni dia mempunyai pahaman-pahaman yang pelik-pelik, yang pelik, yang menjangkaui daripada kata batas susila kemanusiaan. Itu orang kata pahaman-pahaman jahiliyah, seperti membunuh anak perempuan, seperti mana perempuan ini tidak dihormati, tidak digauli, tidak boleh duduk bersama kalau mereka itu uzur dan sebagainya. Perempuan tidak diberikan kemuliaan, tak diberikan hak sama rata apa. Maka benda yang boleh-boleh banyak berlaku zaman jahiliyah. Sebab itu Nabi berikan awal Nabi berdakwah secara sirriyah dan secara sembunyi-sembunyi, tak terang-terangan, dan tak ramai yang beriman, dan kebanyakan yang beriman adalah daripada kalangan orang miskin dan hamba-hamba abdi. Baik, kemudian setelah 5 tahun Nabi SAW hijrah, umat Islam ini telah pun, orang kata Islam telah banyak diterima, tapi walaupun bukanlah dalam jumlah yang ramai, tapi dah banyak pengikut Nabi SAW. Dan ketika mana ramai yang menerima dakwah Nabi SAW, maka ancaman kepada Nabi dan sahabat juga orang kata sangat kuat. Banyak yang diseksa, ada yang dibunuh, ada yang dizalimi dan sebagainya. Akhirnya Nabi SAW ketika mana di tahun yang kelima, tahun kelima kenabian SAW, Nabi SAW memerintahkan 12 orang sahabat dan 5 orang sahabat, 12 orang laki-laki dan 5 orang perempuan untuk berhijrah ke Habsyah. Ini pada tahun kelima kenabian. 5 tahun Nabi jadi Nabi dan suruh sahabat seramai 12 orang laki-laki dan 5 orang perempuan untuk berhijrah ke Habsyah. Mana hijrah ni pergi cari tempat yang selamatlah, pergi cari suaka politik. Di mana? Di Habsyah. Kerana apa Habsyah? Kerana Habsyah ini pada ketika waktu tersebut diperintah oleh seorang raja yang adil. Walaupun raja tersebut adalah orang raja yang beragamakan Nasrani, tetapi raja tersebut adalah raja yang adil dan dia berpegang dengan Alkitab. Dia berpegang dengan Alkitab, maknanya berpegang dengan kitab Injil yang asal. Maka tentulah kitab Injil ini, ajaran daripada kitab Injil ini adalah ajaran daripada Allah, ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun setelah datang Nabi baru dan kitab-kitab yang terdahulu itu telah pun dimasukkan hukum agamanya, dan umat manusia perlu untuk ikut Nabi atau Rasul baru yang didatangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi golongan Nasrani yang tak berpaling daripada ajaran mereka itu, maka mereka tidak mengikutlah Nabi SAW dan masih berpegang dengan ajaran kitab mereka. Baik, jadi Raja Najasyi ini merupakan seorang ahli kitab, seorang yang adil, seorang yang baik, yang tidak berlaku zalim. Jadi di sana maka umat Islam akan mendapat perlindungan daripada Raja Najasyi. Baik, jadi mereka pun pergilah diketuai oleh Uthman bin Mas'ud, pergi berhijrah ke Habsyah pada ketika waktu tersebut untuk mendapat perlindungan atau kita panggil suaka politik daripada Raja Najasyi. Namun setelah berapa lama mereka berada di sana, mereka pun akhirnya pulang semula ke Mekah setelah mendengar kabar yang kononnya umat Islam sudah pun diterima, Islam dah ramai orang yang beriman, tak berlaku lagi kezaliman lagi. Rupa-rupanya khabar yang diterima itu adalah khabar palsu.
bagi fake story. Kita sekarang ni kan ada maklumat palsu, kan? Maklumat fake. Ini yang palsu. Ini kena taping dulu. Jadi zaman dulu pun dah ada maklumat palsu ni. Jadi mereka pun pulang. Pokoknya bila mereka pulang, masih lagi dalam keadaan yang sama. Umat Islam tetap dizalimi, umat Islam tetap ditindas di Makkah. Baik, namun setelah daripada itu tuan-tuan Allah SWT pada tahun ke-7 kenabian. Dan ke-7 kenabian maknanya umur Nabi 47 tahun. Nabi SAW sekali lagi orang itu memerintahkan sahabat seramai kali ini lebih beramai 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan untuk berhijrah kali yang kedua ke Habsyah. Ini kali yang kedua. Ini dah hijrah dah pulang. Tapi Nabi tak pergilah. Nabi beritahukan sahabat. Nabi ini tuan-tuan biar dia orang kata jadi pertahanan terakhir tak apa. Jaga sahabat-sahabat dizalimi, dibunuh dan sebagainya. Maka Nabi perintahkan sahabat untuk sekali lagi untuk pergi minta suaka politik daripada Raja Najasyi. Maka mereka pun seramai 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan yang diketuai oleh Ja'far bin Abu Talib, iaitulah sepupu Nabi SAW, untuk pergi ke Habsyah. Maka rombongan kali besar dan mereka tetap juga disambut oleh Raja Najasyi dan mereka diberikan kata perlindungan oleh Raja Najasyi. Maka sahabat ini mereka duduk di sana selama 3 tahun. Mereka duduk pada hijrah yang kali kedua, duduk di sana beberapa lama. Kemudian tuan-tuan Allah SWT tidak berapa lama daripada itu mereka pun pulang kembali ke Mekah. Sebab memang tak tahanlah rindu tanah air ni. Berapa tahun mereka balik juga. Tapi keadaan Islam masih ketika itu, pada ketika waktu itu masih sama. Masih lagi ditindas, masih dizalimi dan sebagainya. Kemudian pada tahun ke-7 kenabian bermula orang kata peristiwa boikot. Pada umur Nabi SAW 47 ataupun pada tahun yang ke-7 kenabian berlaku peristiwa boikot. Boikot secara besar-besaran. Ini bukan boikot macam kita boikot sekejap aja kan. Tak nak beli teruk, sebab orang teruk harga tinggi kan. Kalau kan dia makan teruk juga kita kan, dari cuit makanan kita. Kita ni boikot kejap-kejap itu kan, pandang-pandang tak ayam. Tapi sama ni tidak. Mereka ini di pulau diboikot selama 3 tahun. Selama 3 tahun, bahkan setengah berapa kata lebih daripada 3 tahun mereka diboikot. Boikot apa aja? Boikot tidak boleh berurus niaga, tidak boleh berurusan apa-apa pun dengan orang Islam. Namun hanya kami kalau jadi orang Islam tak boleh berurusan dengan dia. Nak berjual beli tak boleh, sewa menyewa tak boleh. Nak ambil upah dan upahkan dia sebagai pekerja tak boleh, tak boleh. Bahkan nikah kahwin pun tak boleh kalau dia tu orang Islam. Ingat mereka orang kata diusir, diduduk di pinggir-pinggir, di kaki-kaki bukit di Madinah, di Mekah. Memang diboikot semula. Nak makan susah, nak itu susah, nak beli susah, nak belanja susah. Memang kena boikot betul-betul. Jadi umat Islam susah pada ketika waktu tersebut. Lama Nabi SAW dan sahabat diboikot. Dan setengah pendapat kata selama 3 tahun. 3 tahun ataupun mungkin lebih boikot tersebut orang kata berlaku. Baik, jadi pada ketika waktu itulah perjanjian telah ditampalkan di dinding Kaabah. Selagi mana perjanjian ini kekal dan tidak rosak, maka perjanjian itu valid sampai bila-bila. Jadi tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada ketika itu jugalah peristiwa berlaku pemboikotan itulah wafatnya orang-orang ini dikasihi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mula-mula wafatnya pakcik yang menjadi yang kata pembela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib, wafat ketika Nabi SAW berumur 50 tahun, yakni pada tahun yang ke-10 kenabian, maka wafatlah Abu Talib. Abu Talib dah tua. Abu Talib ni walaupun dia tak sempat untuk nak melafazkan orang kata syahadah secara terang-terangan, ini semua kerana apa? Ini semua kerana politik lah. Dia nak bersyahadah, tapi ada pembesar-pembesar politik yang sentiasa pantau dia. Kau jangan Abu Talib kau beriman ke, kau masuk Islam, habis semua kami tak sokong kau lagi, semua sebagainya. Dan sedangkan dia banyak orang kata membantu Nabi SAW. Itu Abu Talib. Orang tak boleh nak bunuh Nabi sebab ada Abu Talib. Orang musyrikin tak boleh nak apa kalau Rasulullah dan sebagainya kerana adanya Abu Talib. Abu Talib ni lah menjadi orang kata pembela Nabi SAW. Namun Abu Talib ini wafat pada tahun 10 kenabian. Pada tahun 10 kenabian
Maka Nabi SAW orang sahabat bertambah sedih kerana kewafatan atau pakcik dia yang selama ini menjadi pembela, menjadi backing kepada Nabi SAW. Kemudian lepas daripada itu tuan-tuan, macam Allah SWT 8 bulan lepas daripada kewafatan Abu Talib, maka wafatullah isteri Nabi yang dikasihi, itulah Khadijah. Khadijah pun wafat. Wafatnya Khadijah di atas pangkuan riba Rasulullah SAW. Ketika Khadijah ini dalam keadaan yang kering, yang sakit, nazak, dalam keadaan sakaratul maut, Khadijah ini kurus kering. Dan kurus kering. Berbanding sebelum daripada menikah dengan Nabi, Khadijah ini berisi badan. Orang Arab tu tuan, kalau perempuan dia kena jadi gemuk sikit. Kalau gemuk ni maknanya suami dia bagi makan. Kita ni kalau gemuk, orang tu susah berlatih dan pergi kurus kan. Orang Arab ni adat itu tuan, kalau isteri itu kurus, slim, maknanya suami tak bagi makan. Sebab tu orang Arab ni bila pas kahwin tu tuan, semua jadi terang dan jadi bagi dia orang tu okey. Kan? Kita ni orang tak boleh nak kena jaga diet lah, nak slim lah, apa dan sebagainya. Itu masing-masing adat lah. Nak cerita yang Khadijah sebelum orang bernikah dengan Rasulullah sihat lah. Sihat, badan, berisi dan sebagainya. Namun setelah Khadijah ni dah lama orang kita bersama dengan Rasulullah SAW menginfakkan seluruh harta dia. Khadijah memang kaya kan? Dia atau orang paling kaya di Mekah ni Khadijah. Khadijah ni kaya sangat-sangat. Bila dia jutawan dari ketiga waktu tersebut. Tapi semua harta Khadijah ini diinfakkan daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan membantu dakwah Nabi SAW. Semua tak kisah keluar duit semua harta Khadijah ini diinfakkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya sampai tak ada apa di sisi Khadijah, tak ada apa langsung habis semua. Semuanya digunakan untuk orang kata membantu dakwah Nabi SAW. Ketika Khadijah berada di atas pangkuan Nabi, ketika Khadijah ini dalam keadaan yang uzur, sakit, tak ada duit tu tak nak beli, dan beli ubat pun tak beli pada ketika waktu tersebut. Islam diboykot, masih lagi dalam zaman boykot, boykot betul. Hinggalah akhirnya wafat Khadijah di atas pangkuan Nabi SAW. Ketika mana Khadijah dalam keadaan kering, sakit, Nabi pun renung kepada Khadijah, nitis air mata Nabi SAW hingga menitik di atas pipi Khadijah. Khadijah pun istada'a, kata, ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Nabi kata, Khadijah, semasa kau kahwin dengan aku, kau nasihat ya Khadijah. Semasa kau kahwin dengan aku, kau ni kaya raya ya Khadijah. Sekarang ni kau sudah kurus kering, sekarang ni kau sudah tidak ada apa-apa harta Khadijah. Dan kau gunakan seluruh harta kau, seluruh orang kata tenaga kau untuk agama Allah. Sebab itulah kau sedih, kerana kau ni banyak sangat berkorban. Maka katakannya ya Rasulullah, janganlah kau sedih ya Rasulullah. Walaupun dah tak ada apa dah untuk aku infakkan pada jalan Allah. Namun ya Rasulullah, setelah mati yang ini, kalau aku wafat nanti ya Rasulullah, kata Khadijah, sekiranya tulang belulang aku ini boleh digunakan untuk dakwah kau ya Rasulullah, aku gunakanlah ya Rasulullah. Sampai setahun lalu kan. Dia kata kalau tulang-tulang aku ni boleh guna, boleh ada manfaat untuk agama Allah, ambil. Tak apa Rasulullah, guna Rasulullah. Maknanya Khadijah ni bukan harta dia, bukan nyawa dia, seluruh jasad dia, tulang-tulang dia harta sekalipun adalah untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka ketika pada tahun ke-10 maka wafatlah isteri Rasulullah, maka wafatlah pakcik Nabi SAW Abu Talib, wafat pada tahun sebelum kenabian, dan pada tahun itu dikenali sebagai Amul Husni, yakni tahun kesedihan Nabi SAW. Tahun kesedihan, pakcik meninggal, kemudian isteri meninggal, Nabi ini lahir-lahir yang tak ada, kemudian beberapa tahun ibu pula wafat, kemudian dijaga oleh Abdul Muttalib, atuk dia, dan ada atuk pun tak lama wafat, atuk pula pakcik inilah yang jaga sehingga dewasa, sehingga Nabi besar. Maka yang jaga Nabi ini, yang orang kata backing Nabi adalah Abu Talib. Mana tak sayangnya, dia lah atuknya, dia lah ayahnya, dia lah pakciknya, Abu Talib ini. Jadi tentang macam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW pun akan bertambah kesedihan. Pada tahun ini, tahun ke-10, wafatnya Khadijah, wafatnya Abu Talib, pakcik dia, dan maka Nabi ini jadi seorang orang macam orang kata dah hilang, orang kata sayang. Jadi
orang yang kuat. Nabi SAW ni dah tak ada belakang. Kita ni tentang sahabat hebat, mana pun seseorang yang berjaya dalam karier dia, ya, pasti ada sumbangan daripada isteri dia. Yang orang kata backing kejayaan seorang lelaki itu ada, iaitu kebiasaannya isteri yang sentiasa menjadi pembakar semangat ketika mana kita down. Kadang-kadang isteri datang, isteri lah yang orang kata berikan semangat semula, yang backing dan sebagainya. Apatah Nabi SAW Khadijah daripada awal lagi, sehingga wafat Nabi SAW, wafat Khadijah, maka dia lah yang menjadi pembela Nabi SAW. Maka Nabi pun sangat bersedih setelah daripada kewafatan pakcik dia, dan begitu juga kewafatan Khadijah. Maka pada tahun yang ke-10 ini juga Nabi SAW pun mengambil keputusan untuk mencari tempat yang lebih selamat, kerana setelah wafatnya Abu Talib ini, dan begitu juga setelah wafatnya Khadijah, umat Islam semakin teruk dizalimi. Dan tak ada dah pembela, pemberi suara atau pembela Nabi yang saat itu pakcik dia pun tak ada, kepada wafat dan sebagainya. Maka umat Islam lagi teruk dizalimi, ada yang dibunuh dan sebagainya. Maka Nabi SAW mengambil keputusan untuk ke Taif. Nabi berhijrah kali yang ketiga, itulah hijrah Nabi SAW ke Taif. Taif ini Nabi pergi, Nabi dan kata anak angkat Nabi SAW, iaitulah bersama dengan Zaid bin Harithah. Orang macam Nabi pergi untuk sebi terlebih dahulu, pergi ke Taif untuk sebi terlebih dahulu. Baik, jadi Nabi SAW pergi ke Taif. Kenapa Taif? Kerana Taif ini adalah tempat yang tinggi. Kalau kita pergi Mekah, kalau tak pergi Taif ini macam kurang dekat. Kita punya kata ibadah, kita pergi umrah atau haji, kita tak pergi Taif ini kurang dekat. Sebab Taif ini dia tak sama pemandangan dia tak sama cuaca dia tak sama atau sekitar, dia tak sama dengan Mekah. Sebab Taif ini tempat sejuk. Tempat kita ni kita kata genting atau kebaran dari agamanya. Jadi di sana tu nyaman udaranya, pokok-pokok pun kata banyak pokok-pokok yang anggur, ada apple, ada apa semua, macam-macam pokok bunga pun cantik di sana, macam-macam kan. Dia tak sama kan. Baik, maka Nabi pergi ke Taif. Kerana apa? Kerana setengah pendapat ahli sirah berkata dengan tanggapan kerana orang Taif itu duduk di tempat yang tinggi, di pergunungan, maka mungkinlah hati orang Taif pun juga agak sejuk, lembut, nak dibandingkan dengan orang-orang yang duduk di padang pasir. Padang pasir itu orang yang struggle betul hidup. Bukannya orang calang-calang punya panas, malam pun panas, tak ada air sejuknya. Melainkan musim sejuk. Dulu di mana ada aircon tu sekarang ni baru ada aircon. Dulu tak ada aircon, memang betul lah, panas-panas betul lah. Jadi orang-orang yang memang cekal saja yang boleh hidup di padang pasir ni. Jadi orang padang pasir ni tu tak memang cekal nanti. Memang kau degil tu. Kalau kejam tu. Kalau orang kata baik, hebat-hebat semua, itu sebab jiwa cekal mereka tu. Jadi Nabi pun tempat anggapan ke Taif, maka Taif ni tempat yang tinggi. Mungkinlah dengan tempat yang tinggi, dia orang tempat tinggi ni hati dia sejuk. Tapi tidak. Nabi SAW pergi ke Taif. Beberapa hari Nabi SAW ke Taif, berdakwah, pujuk ketua-ketua besar-besar di Taif selama beberapa hari, beberapa lama. Dan akhirnya Nabi ini tak diterima. Sepatutnya orang Arab ni tuan-tuan, dia ni kalau dalam bab melayan tetamu ni memang tak ada sambal, tak ada mana bangsa boleh jawab. Tak boleh. Kalau kita ada kawan kita yang bangsa Arab ni tuan, kalau dia ajak pergi rumah, tuan-tuan spare lah siang, makan sepuas-puasnya. Itu memang dia punya kata identiti mereka orang Arab ni. Kalau dalam bab orang kata menyambut tetamu ni, insya-Allah memang hebat. Baik. Tapi tidak berlaku kepada Nabi SAW. Mereka ni dah dengar ada khabar-khabar Muhammad dia tahu dah. Rupanya dah ada dah benci Nabi SAW ni di Taif ni, memang dah ada hal lain dah. Jadi orang terima Nabi SAW. Nabi pergi berjumpa dengan ketua-ketua kabilah, ketua kabilah di Taif. Di antaranya ada 3 orang ketua kabilah yang besar, itulah Abu Yadal, Khubayb dan Mas'ud. Untuk pergi minta perlindungan, minta orang Islam duduk di sini. Nabi pun berdakwah kepada mereka, tapi mereka itu tak diterima. Akhirnya Nabi SAW diusir daripada bukit Taif. Nabi dipelambat
diusir, dicerca dan dihambat keluar daripada bumi Taif. Dikatakan sepanjang 2 batu, tuan-tuan. 2 batu ni berapa kilo? Dalam 6 kilometer. Sepanjang 2 batu Nabi SAW diekori. Nabi keluar dari Taif ni, sepanjang jalan keluar Taif ni Nabi ni diekori. Penduduk Taif ni duduk kiri kanan jalan ni, muslim Nabi, maki hamun Nabi, balik batu para Nabi, kain, bawang, macam-macam benda lah. Jadi orang buat dan dikupah budak-budak supaya mengejek-ejek Nabi, balik batu para Nabi. Dan maka Zaid lah yang menjadi pelindung Rasulullah SAW. Zaid lah yang lindung Nabi dengan tubuhnya. Main dengan seorang ni dan lawan dengan batu-batu batu yang dihujan pada Nabi ini memang tak sempat lah kan. Dan Tuan Habib Zaid ambil darah seluruh tubuhnya. Begitu juga dengan Nabi SAW. Bahkan diriwayatkan capal Nabi itu penuh bergenang dengan darah. Ketika mana Nabi SAW keluar daripada bumi Taif. Akhirnya Nabi SAW apabila keluar di bumi Taif, maka Nabi SAW berhenti di sebuah taman, di sebuah anggur, sebuah kebun anggur milik Utbah dan Syaibah, anak kepada Rabi'ah. Mereka ini juga merupakan orang yang tidak suka kepada Nabi SAW pada ketika waktu tersebut. Dan akhirnya Nabi pun pingsan dan Nabi berehat di kebun tersebut. Namun Syaibah ni dia rasa sedih, dia pun rasa anak Syaibah dan Utbah ni dia pun rasa kesian juga kepada Nabi, walaupun dia tak mau beriman kepada Nabi. Dia kesian juga tengok Nabi SAW. Nabi dipingsan. Dan ketika jaga Nabi SAW, maka Jibril datang kepada Nabi. Malaikat datang kepada Nabi, penjaga gunung Gadah. Wahai Muhammad, sekiranya kau perintahkan kepada kami untuk menghampak penduduk Taif seperti mana yang telah pernah kami lakukan kepada penduduk Nabi Allah Lut AS, maka kau perintahkanlah wahai Muhammad. Melampau dah kan, dia orang ni sampai kan menceritakan Nabi dah tak nak sambut Nabi itu satu hal lah kan. Tak nak layan Nabi itu tak kisah lah. Tapi mereka menceritakan Nabi pula, ejek Nabi, maki haram, macam-macam lah. Sampai berdarah seluruh jasad Nabi SAW. Maka malaikat Jibril pun datang supaya ya Muhammad berikan perintah kepada kami apa yang kami musnahkan penduduk Taif. Siap tu arahannya. Maka apa kata Nabi SAW? Allahumma yahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dan kata Nabi SAW, ya Allah, ya Tuhanku, berilah petunjuk kepada kaumku kerana sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Bahkan Nabi berdoa pula untuk orang Taif supaya mereka diberikan hidayah. Kalau kita kena orang itu, kita mesti bawa main lambat. Aku dah kena tukar tadi baru sampai. Kalau kita agak main lain, tapi dah Nabi ini tak ada, tak apa dia cerita, dia lupa, dia bawa hantar mati sekali. Nabi ini tak masih dikasih kepada kaum dia, walaupun mereka tidak mahu menerima Nabi SAW. Dia berdoa, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum aku, maafkan mereka ya Allah, kerana sesungguhnya mereka itu kaum yang kita tidak tahu, tak erti, mereka tak tahu apa ya Allah. Itu doa Nabi SAW. Baik, kemudian Nabi berehat di situ. Beberapa ketika Nabi berehat untuk pulihkan semula tenaga Nabi SAW. Lalu Utbah dan Syaibah ni, walaupun dia tak suka dengan Nabi, dia tengok Nabi daripada jauh. Lalu dihantar hamba dia. Hamba ni namanya Adas. Adas ni hantar untuk bagi kepada Nabi buah, bagi anggur, bagi air, untuk Nabi SAW minum. Dia kesian kepada Rasulullah walaupun dia tak beriman lagi kepada Nabi SAW pada ketika waktu tersebut. Lalu bila diberikan kepada Nabi air, diberikan kepada Nabi buah anggur, lalu Nabi pun dengan lafaz Bismillah, Nabi pun minum dan Nabi pun makan. Maka Adas ini tuan, sebenarnya Adas ini merupakan ahlul kitab. Dia ni hamba yang masih lagi beramal dengan kitab Injil Nabi Isa AS. Dia masih lagi dia ahlul kitab. Dia di bangsa Yahudi. Dia bangsa Yahudi. Dan dia beriman dengan Nabi Musa AS. Bila dia dengar Nabi membaca Bismillah, maka dia pun terperanjat. Dia kata, kau ni siapa orang manusia? Dia tanya. Kerana Nabi aku juga pernah melafazkan lafaz yang sama. Dia terperanjat. Sebab apa dia kata? Kerana dia kata Nabi dia dulu ni pernah juga sebut apa yang disebut oleh Nabi SAW. Baik. Jadi bila dia kata begitu, siapakah dia pun
dia tanya kepada Nabi SAW. Maka dia pun tanya kepada Nabi, kau tahu tak siapa itu Musa? Maka jawab Nabi, Musa itu adalah saudaraku. Saudaraku, kata Nabi SAW. Bila dia dengar saja, maka Nabi kata Musa itu adalah saudaraku, maka dia faham ini adalah seorang Nabi. Maka ada sebelum Nabi mencium Nabi SAW, dan dia pun beriman kepada Nabi SAW. Jadi bila tuan dia Utbah dan Syaibah ni tengok dari jauh kan, apa yang dibawa oleh Anas, maka lepas daripada itu dia pun panggil Anas, dia pun marah. Apa yang kau buat dengan dia? Kau tak tahu dia itu siapa? Dia itu penipu, apa semua datang kepada muka, kononnya nak bawa ajaran baru dan sebagainya. Maka dimarah Anas, tuan dimarah. Maka kata Anas, dia ada orang yang paling baik. Apa yang tidak yang paling baik, apa yang aku buat ini, kerana yang mengkhabarkan kepada aku ini adalah seorang Nabi, kata Anas. Maknanya aku beriman kepada dia ni, aku percaya kepada dia adalah satu perkara yang paling baik, kerana yang datang di kebun kamu itu adalah seorang Nabi, kata Anas. Maka Anas beriman kepada Nabi SAW. Baik, jadi tentang macam Allah Subhanahu Wa Taala setelah pulang ke Taif, maka Nabi berehat dan sebagainya, dan maka Nabi meneruskan lagi dakwah Nabi SAW. Pada tahun ke-12 kenabian, maka berlakulah peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit, dibawa jalan-jalan ke langit. Bukan Tuhan duduk di langit, jangan salah faham tuan-tuan. Allah Taala itu tak perlukan kepada tempat. Tuhan tak perlu bertempat, tak perlu kepada tempat. Tempatnya juga adalah makhluk Allah. Allah juga yang jadikan tempat, maka Tuhan tak berhajat kepada tempat. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, itu tempat. Nabi cuma Nabi sahaja dibawa berjalan oleh Allah Ta'ala ke langit. Dan akhirnya Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Tuhan itu tidak bertempat, tidak ada kaifiyah dan sebagainya. Maka Nabi SAW dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimananya? Wallahu a'lam. Kita tak tahu lebih pada Tuhan. Baik, ketika pada Nabi SAW berumur 52 tahun. Kenapa saudara? Setelah daripada kewafatan orang-orang yang Nabi SAW kasih, setelah mana Nabi itu ditekan sehingga sampai ke puncaknya orang dah nak bunuh Nabi SAW, maka Allah Ta'ala pun panggillah Nabi. Setelah mana di dalam hati Nabi ini dah diambil, dah dikosongkan daripada orang-orang yang ada kedudukan yang Nabi kasih. Khadijah hanya, Abu Talibnya, dan tak ada orang yang orang kata menjadi, maka Allah Ta'ala lah sebenarnya kekasih Nabi yang hakiki, yang sebenar. Bila Nabi dah tak ada orang yang kuat Nabi ini, maka ketika itu tersebut Nabi bergantung sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka peristiwa Isra Mi'raj ini panjang cerita dia. Maka diangkat Nabi SAW itu diangkat tujuannya, kata ulama, supaya Allah Ta'ala nak memberikan kekuatan kepada Nabi SAW, dan supaya mana Allah Subhanahu Wa Taala nak menghiburkan hati Nabi SAW. Baik, itu pada tahun 12 kenabian ini juga lah berlaku satu peristiwa yang dinamakan sebagai peristiwa perjanjian Aqabah yang pertama. Aqabah, perjanjian Aqabah ni apa? Aqabah ni nama tempat lah. Aqabah tempat kita pergi berkorah, ada tempat Aqabah, kita dibawa jalan-jalan ke sana. Baik, di situ sebelum Nabi SAW berhijrah, orang-orang Madinah, apa benda perjanjian Aqabah ni? Aqabah ni perjanjian Nabi dengan penduduk-penduduk Madinah. Orang Madinah yang datang ke Mekah menunaikan haji. Haji ni kan bukan zaman Nabi saja. Haji ni orang-orang dulu-dulu pun dah buat lah, tapi dengan cara dia orang lah. Orang jahiliah dengan cara dia orang, dengan cara masing-masing lah. Dan pergi haji itu musim Zulhijjah ni. Sebab itu bulan itu dinamakan Zulhijjah. Zaman jahiliah pun namanya Zulhijjah juga. Pada Zulhijjah, bulan yang mempunyai peristiwa haji, ibadat haji dikerjakan pada bulan tersebut. Itu sebab dinamakan Zulhijjah. Bulan yang mempunyai ibadat haji. Baik, jadi ketika pada bulan haji ini, beberapa orang yang diriwayatkan 12 orang daripada Yathrib. Yathrib ni nama Madinah dulu kan. Lepas Nabi yang hijrah baru nama Madinah, Al-Munawwarah. Sebelum itu namanya Yathrib, sebuah kampung Yathrib. Datang 12 orang daripada Yathrib beriman kepada yang beriman, dan mereka itu berbai'ah dengan Nabi SAW. Secara sunyi-sunyi mereka pergi jumpa Nabi. Rupanya di Madinah ada orang beriman kepada Nabi SAW.
pergi jumpa dengan Nabi SAW. Jadi mereka berbai'ah kepada Nabi, pergi jumpa Nabi. Jadi beriman dah ditakkan. Mereka dah beriman secara tak berjumpa dengan Nabi, tapi kali ini mereka ni berjumpa dengan Nabi SAW. Mereka berbai'ah, janji taat setia kepada Nabi, tidak akan menyekutukan Allah. Mereka akan melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabi pun mengutus seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini sebagai juru, orang kata guru ke Madinah. Jadi dia orang pulang kali ini bawa Mus'ab bin Umair. Nabi tak boleh pergi lagi, Nabi banyak lagi urusan di Mekah. Jadi Nabi utus Mus'ab bin Umair. Mus'ab itu adalah orang kaya, orang yang handsome. Kerana cerita pasal Mus'ab ni dulu ketika pada sebelum dia beriman kepada Nabi SAW ni, dia ni orang kaya. Dia punya pakaian ni tak ada lah di dalam Mekah ni, orang yang handsome yang segak Mus'ab. Kalau dia lalu di mana-mana saja, anak-anak dapur ni tuan, perempuan semua orang kata puluh nak tengok Mus'ab. Jadi Mus'ab jadi kecoh kalau Mus'ab lalu ni. Mus'ab semua jadi perhatian. Dan minyak wangi yang dipakai Mus'ab tak ada macam orang lain pakai. Mus'ab ni kalau lalu mana-mana orang kena, Masya Allah ni bawa Mus'ab ni, Mus'ab, orang segak, orang semak, orang macam-macam lah Mus'ab ni. Tapi bila dia beriman, maka dia orang kata ditarik balik oleh ahli keluarga dia, kata dia, apa semua, ambil dia duduk dengan Nabi SAW. Maka dia jadi orang yang kata jadi pengikut setia Nabi SAW. Walaupun tak ada orang sempat macam dulu apa semua sebabnya dia orang susah, tapi Mus'ab ni Masya Allah akhlak dia hebat. Bila orang kata diputuskan Mus'ab ni, ramai orang beriman di Madinah. Mereka kata Masya Allah, ini baru utusan Rasulullah, belum lagi Rasulullah datang, kami sudah tak ada orang yang hebat. Mus'ab ni, Mus'ab ni orang yang hebat. Belum Nabi datang lagi, Mus'ab tahu. Semua orang dah memang percaya habisnya, yakin dah dengan Nabi SAW. Baru Mus'ab, baru belum Nabi SAW. Baik, kemudian pada tahun berikutnya, pada tahun yang ke-13 kenabian, maka lagi ramai orang Madinah yang datang bertemu dengan Nabi pada musim haji. Maka mereka orang kata buat perjanjian Aqabah yang kedua. Ini perjanjian Aqabah yang kedua di tempat yang sama, dan 73 orang laki-laki dan 20 orang perempuan datang bertemu dan berbai'ah kepada Nabi SAW. Dan di antara tujuan mereka kali ini adalah untuk mengujuk Nabi SAW supaya pergilah, datanglah Madinah ya Rasulullah. Sesungguhnya kami semua dah ramai dah beratus dah orang yang beriman kepada kamu ya Rasulullah. Islam ni dah terima, orang terima dah Islam. Madinah ni dah jadi negara Islam kan. Semua orang terima Islam kan. Ramai dah sangat majoriti dah terima Islam ya Rasulullah. Mainlah Madinah ni, tinggallah Mekah yang masih lagi menekan dan menzalimi kamu ya Rasulullah. Mereka ajak Nabi SAW, pujuk Nabi pada ke tahun ke-13 kenabian. Buat Nabi kata, boleh kalau aku pergi sana, apa janji kamu kepada aku? Maka mereka membuat beberapa perjanjian. Yang pertama, mereka akan taat setia kepada Nabi SAW sama ada susah dan senang. Mereka akan menginfak harta mereka sama ada susah dan senang. Mereka akan mengerjakan amal ma'ruf dan nahi munkar. Mereka tidak akan terpengaruh dengan celaan orang-orang yang mencela akan Allah dan Rasulnya. Mereka akan melindungi nyawa Nabi seperti mana mereka melindungi ahli keluarga mereka. Itu janji mereka kepada Nabi SAW. Mereka ajak pujuk Nabi SAW. Baik, maka tak lama daripada itu tuan-tuan dan baca Allah Subhanahu Wa Taala, maka berlakulah hijrah Nabi SAW. Maka sebelum daripada Nabi sendiri berhijrah, Nabi merintahkan sahabat-sahabat dia pergi dulu. Kata Nabi lari. Ada orang sebut dulu, ada di ceramah dia kata Nabi ni terpaksa lari tuan-tuan. Nabi bukan lari. Kalau Nabi lari tuan-tuan, Nabi lari awal Nabi lah. Jadi Nabi suruh sahabat-sahabat dulu, ansur-ansur pergi. Nabi jenderal perang tuan-tuan, tapi jenderal perang duduklah kali. Tak bukan macam jenderal perang Nabi tuan. Kalau jenderal perang lagi dia tak turun pun, dia duduk di pusat kawalan dia bagi arahan dia. Nabi masa perang dengan Nabi duduk depan sekali, sok depan dalam medan peperangan. Bila berlaku macam ni, Nabi dulu, Nabi perintahkan sahabat dulu keluar. Dia yang last sekali. Kita jenderal perang lagi dulu dah. Jenderal perang dia tak duduk dalam peperangan, dia bagi arahan.
Baik, tapi Nabi tidak. Jangan kata Nabi lari. Kalau Nabi lari, itu ada lari awal lagi dah. Ya? Bahkan ketika mana hijrah Nabi SAW, Nabi hanya keluar dengan Abu Bakar. Tak ada pun apa orang panggil bodyguard. Kita sekarang ni pemimpin kita nak dekat pun tak boleh, bodyguard saja penuh keliling. Ya? Nabi tak perlu berbodyguard. Nabi keluar dengan Abu Bakar sebagai teman. Gitu. Baik. Jadi maka beransur-ansur orang Islam kat ramai dan keluar, maka pergerakan ini tuan-tuan telah pun dicium oleh orang-orang musyrik. Ni orang Islam lari tadi, dia kata ni orang Islam lari tadi. Senyap-senyap sendiri lari keluar Madinah, pergi ke Madinah, lari ke Mekah, pergi ke Madinah. Mereka dah dapat cium dah pergerakan orang Islam. Dan sekali mereka pun buat satu meeting terkembang. Kita tak boleh biarkan dia. Kalau kita biar habis makan lari. Muhammad pun lari habis lari. Tak sempat kita nak buat perancangan kita. Maka mereka pun pada satu malam berhimpunlah di sebuah tempat yang bernama Darul Nadwah. Dalam itu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada pembesar-pembesar Abu Sufyan, ada ramailah pembesar-pembesar kabilah-kabilah orang Arab pada ketika waktu tersebut buat meeting terkembang. Ahli parlimen lah tu pada zaman ketika waktu tersebut lah. Ahli parlimen Mekah pada ketika waktu itu lah. Apa kita nak buat dekat Muhammad ni? Tak boleh biar dah. Semakin lagi dah orang Islam ni. Akhirnya mereka meeting nak buat cadangan tu tak jadi, nak buat cadangan ni tak boleh. Akhirnya ada satu cadangan. Datangnya katanya lah daripada seorang tua daripada Najd. Tak tahu tiba-tiba jadi datang mana. Dia bagi cadangan, apa kata kita bunuh saja Muhammad. Sebab apa dia orang tak boleh nak bunuh Muhammad daripada awal? Tak boleh, sebab orang Arab ni dia ada kabilah dia. Macam kabilah ni macam kita lah. Kita ni ada yang Jawanya, ada yang Pancarnya, ada yang Mamaknya, ada yang macam-macam lah kan. Yang jenis kita punya kaum kita ni, kabilah kita ni, kita katakan orang Arab ni dulu dia punya kabilah ni kuat. Untuk pertanian dakwah dia tu kuat. Kalau ada orang yang buat pasal dengan orang Jawa ni, habislah geng Jawa semua tu. Macam tu lah kata dia kan. Kalau buat hal dengan orang Banjar, geng Banjar semua tu, tarak tahun semua kan. Pun habis semua. Bela ke dia punya kaum dia. Macam tu lah orang Arab dulu ni tuan. Kalau buat apa-apa zalim kepada sama-sama kaum dia, semua pakai turun nanti. Kita tak boleh bunuh. Bunuh pun susah nak bunuh. Maka diberikan cadangan, boleh kita bunuh. Kita panggil semua kabilah, maka bunuh Muhammad, antara wakil dan bunuh Muhammad. Bila semua kabilah terlibat, maka kabilah Nabi ini tak boleh nak kata apa. Maka persetujuan itu akhirnya disetujuilah ramai untuk bunuh Nabi SAW. Tapi Allah Ta'ala dah bagi tahu dah awal-awal kepada Nabi, mereka ni telah membuat perancangan nak bunuh Nabi SAW. Ketika waktu petang hari tersebut, Nabi pun pergi rumah Abu Bakar dan Nabi kata, ya Abu Bakar, sekarang kita bersedia untuk berhijrah. Apa kau menangis tuan? Ya Rasulullah, dah lama dah Tuhan ni ya Rasulullah, dah keluar hijrah selamatkan kau daripada bumi Mekah ni ya Rasulullah. Nabi kata, kau step by Abu Bakar, malam ni kita keluar. Abu Bakar pun step by lah untuk apa semua lebih kurang apa untuk nak prepare ke bawah musafir ni, disiapkan kita bawa untuk musafir. Nabi pun panggil Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, malam ni aku akan hijrah dan kau duduk di tempat kita. Nak kaburi mata orang musyrik. Baik. Pada ketika waktu malam sebelum hijrah Nabi SAW, maka Nabi pun duduk di rumah. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, Nabi tahu Allah Ta'ala dah sampaikan berita kepada Nabi yang orang musyrik ini nak datang bunuh Nabi, tapi Nabi lain duduk di rumah ni. Kalau kita ni lari lah tuan. Memang kita tahu dah kalau orang jahat rumah kita, dia cari rumah kita lah. Dia kepung rumah Nabi SAW, tapi Nabi duduk tenang. Nabi duduk di dalam rumah ni sampai perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika mana rumah Nabi dikepung oleh beberapa orang, orang kata orang musyrikin semua yang dipilih tuan, semuanya komando-komando, bukan orang calang-calang lah, semuanya calang-calang dia, orang semuanya hebat-hebat. Yang dipilih nak bunuh Nabi, nak jalankan mission untuk bunuh Nabi ini, dan bukan orang yang kambing-kambing lah. Maka Nabi SAW dikepung rumah ketika waktu tersebut. Ketika mereka tengah kepung tu, Nabi keluar. Bayangkan tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia puji Nabi, dia kata, oh ya Muhammad, Allah Ta'ala perintahkan Muhammad sekarang keluar. Ketika orang tengah kepung,
Kalau kita agak-agak, kalau sebelum orang kampung kita lari dulu. Tak pun tengok orang kampung sakit, lewat-lewat sikit lah pun kita keluar. Tengok orang tengok kawan kampung tu, orang tengah perintahkan Nabi keluar. Baik, maka Nabi SAW pun patut saya perintah Allah. Manakala juga tuan-tuan, bila kita disukuh betul-betul hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan bagi jalan keluar. Bila kita ni kadang-kadang tak nampak, aku nampak apa ni, sukuh kita kepada Allah Taala, Allah Taala akan tunjuk jalan keluar. Dan terkadang jalan keluar itu jalan yang tak pernah kita fikir. Itulah yang terbaik. Ketika tengah-tengah kepung itu Nabi keluar. Dan Allah Taala perintahkan Nabi SAW agar menabur tabur pasir. Nabi pun baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Surah Yasin ayat yang ke-9 kita baca dulu waja'alna min baini aydihim saddan, dan kami menjadikan, Allah menjadikan di hadapan Nabi, di belakang Nabi itu satu benteng, satu tembok. Wa min khalfihim saddan, dan di belakang, di depan, di kiri kanan jadikan tembok. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, dan kami tutup akan mata-mata mereka itu dan mereka itu tidak dapat melihat. Ayat ini juga bila kita jumpa orang kita baca tak percaya tuan try. Nampak orang tentang waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Betul-betul dan tidak dibaca tu sampai kat polis kita pujuk daripada atas bawah. Cik sila ke tepi kita tahu itu. Baik. Itu dah kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi pun keluar. Ketika mana sedang dikepung dan orang-orang musyrikin komando tadi ni tuan-tuan semua yang lena tu. Bila dia kena bacaan ayat ni dia Nabi taburkan pasir, maka mereka pun tidur. Lena mereka. Dan sedang berjaga ni lena semua. Nabi pun dengan tenang keluar, relax kata. Tak perlu nak bergelut, nak betul, ada cara yang Nabi keluar relax, kita terus pergi ke rumah Abu Bakar. Sehingga beberapa ketika mereka baru sedar, mereka tu pakat tidur semua, mereka tidur terus push masuk dalam rumah Nabi SAW. Nak bunuh tali ke sini, rupanya Sayyidina Ali. Rupanya Sayyidina Ali. Rupanya Nabi dah lari keluar. Maka Nabi SAW lepas keluar sahaja, maka Nabi pergi mana tuan-tuan? Nabi pergi ke Wasul ni Nabi duduk di situ 3 hari. Bayangkan tuan-tuan, Nabi ni nak ke Madinah. Madinah ni ke utara, naik ke atas. Strategi Nabi ke Wasul dulu. Wasul ni jalan ke bawah. Kalau kita Kuala Lumpur ni tuan-tuan, nak balik Johor, kita naik nak pergi Melaka, Negeri Sembilan, begitulah. Tapi Nabi tuan-tuan, ambil jalan mana tuan-tuan? Nabi ambil jalan turun ke Perak. Terbalik sedikit ni. Strategi Nabi SAW. Sebab apa? Nabi tahu orang akan kejar dia. Jadi Nabi kita jangan nak pergi jalan dia bersama ni. Itulah first kali. Nabi dah lari. Apa? Kejar. Dia akan ikut jalan yang mana nak menuju ke destinationnya, ke Madinah. Orang tahu Nabi nak ke Madinah. Nabi turun ke bawah. Bukit Sur, ada Gua Sur di situ. Nabi turun ke bawah. Gua Sur ni tuan-tuan, bayangkan Gua Sur ini, Nabi duduk di situ selama 3 hari, duduk di situ 3 hari. Gua Sur ni 5 batu lebih kurang 15 kilo daripada Mekah. Nabi pergi ke situ. Ketinggian dia lebih kurang 748 meter daripada paras laut. Baik, ada pun daripada paras bumi 458 meter. Lebih kurang 5 meter lah tinggi juga tuan-tuan. Kalau kita pergi Gua Hira, ada Gua Sur ni tinggi Gua Sur lagi. Kita selain dulu naik Gua Hira aja tuan-tuan. Gua Sur tak pernah naik pun. Orang Pakistan, orang India dia mana je. Sebab Gua Hira ni tuan-tuan, kita pergi Mekah pergi umrah kan. Gua Hira ni dia ada tangga kan. Ada tangga, ada apa semua tempat konti, ada apa semua. Lebih kurang ada jalan dan tak ada tangga. Tapi Gua Sur ni tak ada tangga. Bukit batu begitu. Tapi adalah sekarang dah banyak jadi lorong dah kan. Dah orang duduk naik. Tapi zaman Nabi ni, masa zaman Nabi naik, mana ada jalan ni tu? Batu-batu je. Nabi naik bayangkan 500 meter, Nabi naik ke atas dengan Abu Bakar. Ketika Nabi sedang panjat tuan-tuan, tergelincir. Orang kata luka kaki Nabi SAW. Abu Bakar tuan kendong Nabi naik ke atas. Masya Allah. Kita bini kita pun tak nak keadaan. Abu Bakar ni kendong Rasulullah SAW naik sampai atas. Maka Nabi pun duduklah di dalam
dalam Gua Thur ini 3 hari, selama 3 hari. Nabi duduk di situ. Sebab apa? Nak biar orang musyrik ini cari Nabi. Sampai mereka beranggapan orang kita kelemah dah. Kan? Baik. Jadi selama 3 hari Nabi SAW duduk dalam Gua Thur. Jadi pendek cerita tuan, selama Nabi berada 3 hari di situ, Nabi makan apa tuan? Maka ada beberapa orang yang memainkan peranan selama mana Nabi SAW duduk di dalam Gua Thur. Ini cerita strategi Nabi. Yang pertama ni Abdullah bin Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar. Dia ni akan datang setiap hari waktu tengah malam, akan datang menyampaikan berita kepada Rasulullah SAW. Orang musyrikin tengah mencari dunia Rasulullah. Dia akan sampaikan berita setiap hari, dia akan sampaikan. Ini anak Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar. Dan yang kedua di antara yang main peranan Aisyah dan Asma binti Abu Bakar. Masa ini belum kahwin dengan Rasulullah lagi. Aisyah dan Asma, dia orang ni sediakan makanan kepada Nabi SAW. Dia orang bawa makanan bagi kepada Nabi SAW, sediakan makanan untuk Nabi SAW. Dan yang ketiga yang ada peranan ketika mana Nabi SAW berada di Gua Thur, iaitulah Amir bin Fuhair, jadi hamba bagi Abu Bakar. Dialah yang mengembara kambing dekat dengan Gua Thur. Pada masa ketika 3 hari ini Nabi di dalam Gua Thur ni, hamba Abu Bakar ni dia belah kambing. Kambing bukit Sur ni. Tujuan dia apa? Yang pertama, dia berkatkan susu untuk Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Yang keduanya supaya dihapuskan jejak-jejak kaki. Kan anak-anak Abu Bakar, Abdullah datang, Khadijah, Asma datang, Aisyah datang, bawa makan semua. Jadi dia ni tukang tu halau kambing, pimun, pijak-pijak, tak habis semua ni lah, habis semua dia hapuskan jejak. Baik. Maka Nabi pun duduk di situ selama 3 hari. Lepas tentulah Nabi pun turun dan Nabi pun pergi berhijrah sampailah ke Mekah. Banyak cerita lagi tuan-tuan. Orang cerita semuanya nak cerita jalan yang dipilih oleh Nabi SAW adalah jalan yang bertentangan dengan jalan yang biasa. Kata kalau nak ke Madinah ni 100 kilo ni dia kena ambil arah laut. Katakanlah nak pergi ke Madinah ni 100 kilo yang mula ni dia kena ambil jalan laut, kemudian dia kena naik bukit, kemudian dia kena naik ke dalam padang pasir, kemudian dia kena turun semula ikut jalan laut. Itu jalan. Tapi Nabi dah apa jalan, bagaimana jalan yang dipilih oleh Nabi SAW dan dibawa ketika itu oleh Abdullah bin Uraitib. Abdullah bin Uraitib ni dulu bawa Nabi dia ni orang Yahudi. Walaupun dia orang Yahudi juga, tapi orang dulu ni kalau diberi amanah, dia amanah, dia tak cerita, dia janji. Nabi dah beritahu dekat dia, Allah yang orang ni, sekian hari kau kena pergi. Setelah 3 hari aku keluar daripada Mekah, kau kena keluar untuk ambil aku, tak bawa aku pergi ke Madinah. Jadi dia orang yang pakar dalam perjalanan. Dia tahu saya belok perjalanan dan sebagainya. Kalau jalan cuma ikut, orang kata ikut nak jalan nak pergi ke Madinah kena ikut, orang kata laut, tak, Nabi naik jalan bukit. Kalau jalan ke Madinah tu kena ikut jalan bukit, Nabi tu ikut jalan laut. Tengok kota, dia bersilang lagi tu jalan Nabi. Bukan ikut senang jalan begitu saya bilang. Ketika waktu tersebut tuan-tuan bayangkan bagaimana Nabi memberikan kepercayaan kepada seorang yang bukan beriman, yang seorang Yahudi, Abdullah bin Uraitib ini, kerana orang Arab ketika waktu tersebut bukan semuanya orang yang tak percaya dah. Walaupun tak beriman, kadang-kadang orang yang bukan Islam lagi amanah daripada kita. Baik, dan sedangkan pula kalau kita fikirkanlah, orang musyrikin pun dia bagi tawaran kepada sahabat yang jumpa Muhammad 100 ekor unta. Tak terbayang kalau Allah orang itu daripada Allah kejar Muhammad dan Allah yang tak banyak kenapa itu. Ini sahaja unta ni banyak ni. Kan? Tapi tidak. Allah berkata walaupun dia ini orang kata tak beriman pada ketika waktu lepas itu nanti dia akan beriman pada dia beriman kepada Rasulullah SAW. Tapi kepercayaan sudah ada. Baik, ganjar asal itu 100 ekor unta siapa yang jumpa Muhammad hidup atau mati. Betul, seekor unta ni seekor lebih kurang 30,000 lah ni kita kata. Paling kurang tu seekor unta. Kalau kita dapat korban kalau seorang 6,000 atau tak sebagian boleh beli lembu seekor lah. Harga unta lebih kurang 30,000, 40,000 seekor. Tuan-tuan bayar adalah negara 100 ekor unta.
100 ekor unta ni 30 k ni, kalau kali dengan 100 ribu ni, dia mobil dekat Kuta dah sama. Apa rasa kalau siapa yang dapat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Taala itu Maha Kaya. Allah melindungi Nabi dan akhirnya selama 12 hari. Lebih kurang Nabi berjalan atau 14 hari, 13 lebih kurang 2 minggu Nabi berjalan menuju ke Madinah. Maka akhirnya Nabi SAW sampai ke sana pada 12 Rabiul Awal. Sampai ke Kubah dulu, buat masjid situ. Dan baru pergi Madinah sampai situ 12 Rabiul Awal. Maka sampailah Nabi SAW ke Madinah setelah melalui liku-liku hijrah yang panjang. Maka Islam pun tersebar dan meluas jalan di Madinah di sana. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insyaallah kita terus bertaala telah sikit sebanyak tentang peristiwa hijrah yang berlaku semasa orang kata zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai hari ini dapat orang kata hasil jerih perih orang kata perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mendapat Islam yang kita amalkan hingga pada hari ini tanpa perlu kita bersusah payah buruk. Ini adalah hasil jasa Allah terdahulu dan khususnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maafan apabila masa tadi agak banyak, masa terlalu banyak. Jadi yang mendapat itu daripada Allah, maka kurang sebut kemaafan, salah silap kita betulkan. Aku qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا جميع المسلمين وسمة اللهم لا يذل قلوبنا بنور هداية معرفتك كما نورت الارض والسماء بنور شمسك اللهم افتح علينا ذكر عارف ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه سبحان الله وبحمده الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.